Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Tak terlanjur ku bentangkan layar, walau badai datang menggulung, walau berdentum guru di langit, walau bumi berkeping dua, takkan mungkin ku berbalik haluan. Makin tidak percaya kepada orang yang nama Nur. And my friend in past, they know about this. Saya walaupun seorang Kristian, Permintaan Bishop semua tolong support makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat bersama dengan program Datuk Dr. Hassan Ali dalam membincangkan isu-isu semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam memilih seorang pemimpin yang berkaliber dan beramanah, kita perlu memilih satu pemimpin yang memberikan amanah dan juga tanggungjawab yang cukup besar kepada rakyat. Jadi dalam memilih pemimpin juga, kita perlu memilih sama ada pemimpin itu mempunyai moral yang baik ataupun tidak. Pada pagi ini kita berhasrat untuk membincangkan isu masalah moral di dalam pimpinan di dalam negara kita ini. Untuk menghuraikan lebih lanjut berkaitan dengan isu ini, saya ingin bertanyakan kepada Datuk berkaitan dengan prinsip moral di dalam masyarakat ketika ini, Datuk. Silakan, Datuk. Okey. Terima kasih Hasri, para penonton yang saya raihkan sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menikmati program ini bersama dengan keluarga dalam suasana yang santai. Dalam kesantaian itulah kita harapkan apa input-input yang kita bangkitkan ini akan dapat memandu kita ke jalan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan yang saya raihkan sekalian, Hasri, tentang masalah moral ini. Moral ni akhlak. Kalau kita tengok dalam Islam yang dia ada tiga serangkai itu. Tiga serangkai dalam Islam ni, yang pertama sekali ialah akidah, yang kedua ialah syariah, dan yang ketiga ialah akhlak ataupun moral atau akhlak. Jadi maknanya bila tiga serangkai dalam Islam ni, Islam tidak akan menjadi Islam tanpa moral. Islam tidak akan jadi Islam tanpa akidah. Islam tidak akan jadi Islam sebagaimana syariat Islam tanpa syariat, tanpa peraturan, tanpa hukum hakam dan sebagainya. Jadi pagi ini ataupun ketika ini kita sedang membincangkan tajuk moral di kalangan pimpinan yang saya disebutkan. Oleh kerana kita ni kalau misalnya hal moral ni ada dua. Satu moral yang positif, satu moral yang negatif. Yang moral yang positif, saya berkhidmat kepada masyarakat, saya tolong masyarakat, saya berikan perhatian kepada apa juga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Orang Cina punya masalah, saya bagi perhatian. Orang India punya masalah, saya bagi perhatian. Orang Melayu, orang Islam, orang Kadazan, orang Dusun dan sebagainya, saya bagi perhatian sebagai pemimpin. Itu moral yang baik. Moral yang baik kalau misalnya saya amanah, saya tidak ambil duit negara, saya tidak ambil duit negeri, yang bukan milik saya tidak ambil, milik orang saya tidak ambil. Itu amanah, itu moral yang baik. Tetapi ada juga yang bentuk moral yang dikatakan moral yang tidak, yang negatif misalnya. Apa yang negatif? Rasuah itu negatif. Salah guna kuasa itu negatif. Tetapi yang kita nak bincang ni, aliran di akhir-akhir ini lebih menjurus kepada yang kaitan dengan seks dan sebagainya. Seks hongsang memanglah tidak bagus. Seks di kalangan pimpinan-pimpinan memanglah tidak bagus. Seks yang sedang dibicarakan sekarang ini melibatkan orang dalam negeri, orang luar negeri, misalnya wanita-wanita yang dia dimasukkan ke sini, kita ambil kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk, itu sudah tentunya tidak bagus. Ataupun kita tidak mempertahankan, kita tidak mengiyakan perbuatan kita sudah bertahun-tahun, walaupun di pressure sedemikian rupa, tapi kita menyebabkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat yang tidak berjawab, itu pun moralnya tidak bagus. Jadi apapun ya, saya ingin menekankan di sini, persoalan moral ini penting. Tetapi yang kita sebut ni pemimpin. Kalau misalnya penjual durian di tepi jalan, masalah dia tu pasal dia bukan pemimpin, jadi dia tidak kita bagikan perhatian sangat. Walaupun di peringkat keluarganya ada perhatian, tapi di peringkat makro negaranya, orang ini tidak mendapat perhatian kita. Tetapi oleh kerana dia pemimpin negeri, dia pemimpin kawasan, dia pemimpin parlimen, dia pemimpin Dewan Undangan Negeri, dia menteri besar, dia bakal Perdana Menteri, sudah tentulah dia merupakan satu perkara yang tiap-tiap rakyat Malaysia 28 juta patut memberikan pandangan dan pendapat sendiri mengenai permasalahan moral ini. Baik, Datuk, saya melihat bahawa Datuk merumuskan berkaitan dengan isu moral ini adalah sangat penting. Jadi sebagai orang muda, saya melihat adakah suatu hari nanti pimpinan kita sebagai pimpinan di Amerika, Datuk?
seperti Presiden Obama dan sebagainya. Jadi adakah perkara itu akan menjurus ke arah itu jika kita salah membuat pilihan, Datuk? Sila, Datuk. Ini masalah besar yang saya nampak. Sebenarnya kalau kita lihat di satu pihak dalam negara ini mati-mati sudah seolah-olah human rights misalnya, hak asasi manusia, freedom of choice, kebenaran untuk kita memilih diberikan kepada individu dan sebagainya. Itu dilambung. Bahkan kita sekarang ini memperkatakan itu lebih banyak, dah jadi satu isma, satu pahaman dah. Pahaman human rights, pahaman freedom to choose, pahaman misalnya kita bebas berdemonstrasi dan sebagainya. Itu sudah menjadi satu pahaman. Jadi saya nak kaitkan, bila pahaman ini ke situ, akhirnya maka kita mempunyai pandangan yang liberalis attitude kita kepada masalah moral, masalah orang bersekedudukan pun kita boleh terima, masalah seks songsang pun kita boleh terima, masalah dia bergilir-gilir antara suami dia, isteri dia dengan isteri orang lain pun kita boleh terima, masalah dia makan aiskrim dalam bilik tandas pun kita boleh terima, berbagai-bagai lagi kita boleh terima. Pasal ideanya ialah human rights. Dia melakukan kerana hak asasi manusia. Dia ada hak isap aiskrim. Dia ada hak menghulurkan aiskrim. Dia ada hak beraksi dalam tandas. Jadi saya rasa kalau kita bawa ini, akhirnya saudara yang saya muliakan sekalian, saling tak tumpahlah masyarakat kita dengan Amerika. Saya duduk di Amerika, belajar 7 tahun setengah di Amerika. Tak samalah. Saling tak tumpah masyarakat kita dengan England. England sekarang ni, pemimpin dia antara kalau ditanyakan misalnya Cameron, kita tanyakan Cameron apa masalahnya? Masalahnya ialah masalah moral penduduk-penduduk di United Kingdom. Tanya Obama misalnya, apa masalahnya? Ekonomi masalah, keuangan masalah, tapi masalah moral yang menjejakkan seluruh penduduk di Amerika Syarikat sudah merupakan masalah yang tidak dapat ditangani. Penyakit itu dah mula mengalir di Malaysia ini, dan saya harap moral ini dapat ditangani mengikut kaedah-kaedah yang memang pun ada dalam agama, dalam susu budaya kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kebelakangan ini kita dapat membaca di mana-mana pun, di akhbar, di blog-blog, berkaitan dengan permasalahan moral di kalangan pimpinan. Jadi Datuk, kalau boleh Datuk respon sikit berkaitan dengan isu ini, Datuk. Asri, terima kasih. Saya semalam buka surat khabar, muka depan kebanyakan akhbar ialah permasalahan moral. Buka surat khabar hari ini pun, muka depan, muka tengah, muka belakang, muka tepi pun masalah moral. Artinya masalah moral sekarang sedang dilambung. Pasal apa dilambung sedemikian rupa, saya tidak mempersoalkan soal itu. Tetapi saya mempersoalkan tentang inti tentang isu moral ini. Yang kita dapati ialah, macam saya sebutkan tadi, bahawa persoalan moral ini berkaitan dengan kepimpinan. Dan persoalan moral itu dikaitkan langsung dengan seks, dengan jantina, dengan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, dan berbagai-bagai lagi dalam rangkaian seks itu. Jadi kalau misalnya kita dapati, kalau kita akur dengan apa yang berlaku, dan kita tahu apa yang sedang berlaku, dan kita tahu kesan apa yang telah berlaku itu kepada masyarakat, contoh kepada anak-anak kita di sekolah, anak-anak sekolah menengah, anak-anak sekolah rendah, anak kindergarten kan, kalau mereka melihat apa yang dipaparkan dalam akhbar, apa yang dipaparkan dalam blog-blog, apa yang dipaparkan dalam portal-portal, kita dapati suasananya, gambarannya sangat jelek lah, sangat jelek. Saya tak tahu kalau misalnya cucu saya umur 4 tahun, kalau dia tengok paparan-paparan itu, apa dalam kepala dia. Tapi yang saya nak pergi sekarang ni ialah tentang kita sedang berada dalam situasi masyarakat Malaysia, tamadun Malaysia sekarang ini sedang berada dalam keadaan yang kucar-kacir akibat daripada sebahagian pimpinan kita terlibat dalam hal mengenai seks ini. Saya ambil contoh, bakal Perdana Menteri yang nak ditabalkan oleh Pakatan Rakyat misalnya kan, terlibat daripada dulu sampai sekarang terlibat dalam hal mengenai seks, terlibat dalam hal mengenai dengan wanita-wanita yang digambarkan, wanita dalam negeri, wanita luar negeri, sehingga ini tak ada jawapan daripada beliau. Yang kedua, kita misalnya tentang keterlibatan beliau dalam hal seks, mengenai seks sumbang, seks songsang antara laki-laki dengan laki-laki dan sebagainya. Ini juga merupakan satu perkara yang perlu diberikan perhatian, dan rakyat sedang memberikan perhatian. Yang ketiga yang saya lihat ialah hubungan seks juga yang melibatkan dia dengan isteri, pembantu peribadinya, antara orang yang paling dipercayainya
sedang berlaku dan sedang diasah oleh masyarakat untuk mengetahui sama ada itu betul atau tidak betul. Sehingga sini tidak ada jawapan. Saya nak rumuskan. Oleh kerana ini berlaku, dan saya nak rumuskan nanti kemungkinan dalam episod yang kedua bila kita berbincang tentang moral ni, tuan-tuan perempuan, saya akan rumuskan lebih lagi tentang isu ini. Pasal tuan-tuan patut prihatin dan saya patut prihatin. Pasal ini berlaku kepada pimpinan. Pasal sebagai rakyat di Malaysia, sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, seharusnya lah kita memberi perhatian istimewa kepada permasalahan moral ini. Apapun saya menanggapinya bahawa masalah ini mempunyai kesan yang besar kepada generasi yang akan datang. Masalah ini mempunyai kesan yang besar kepada PRU yang ke-13 yang akan datang. Masalah ini mempunyai kesan yang besar kepada keberlangsungan kepimpinan dan kepengikutan di kalangan kita umat di Malaysia ini. Jadi Datuk telah menggariskan beberapa perkara, beberapa isu yang melibatkan moral di kalangan pimpinan. Untuk soalan yang akhirnya, Datuk, adakah Datuk setuju kita perlu memilih suatu pimpinan yang mempunyai moral yang tinggi dan kita boleh katakan tawaduk, Datuk? Apakah Datuk setuju dengan pernyataan itu? Ialah bukan saja tawaduk. Tawaduk itu berangkumi banyak perkara, tetapi yang saya ingin melihat sekurang-kurangnya di kalangan pimpinan, Perdana Menterinya, menteri-menteri kanannya, dan juga seluruh tenaga-tenaga yang bersama-sama untuk menubuhkan mana-mana kerajaan misalnya. Tak kisahlah kerajaan yang di mana pun. Sama ada di pihak UMNO, sama ada di pihak PAS, sama ada PKR, sama ada di pihak DAP, dan mana-mana parti politik. Bukan saja parti politik dan di luar parti politik. Kita kena sanjung. Kita ditinggalkan dengan satu tradisi. Tradisi bermoral, tradisi berakhlak. Kita hendak negara ini ditakbir atas nama tradisi bermoral dan tradisi berakhlak. Kita hendak pemimpin yang tegak atas tradisi moral dan berakhlak. Dan kita hendak, sebagai tuan-tuan tahu, tuan-tuan adalah merupakan orang-orang yang bertanggungjawab untuk menabalkan Perdana Menteri itu. Dan tuan-tuan sebagai orang-orang yang bertanggungjawab tentang itu harus juga tegak atas prinsip-prinsip tradisi moral dan akhlak. Jadi saya mengakhirkannya dengan mengucapkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti siaran ini agar kita bersama-sama kita halakan pandangan, halakan pemikiran kita supaya Malaysia menjadi satu-satunya negara dalam dunia ini yang bersih dari segi pimpinan, yang bersih dari segi kepengikutan, yang bersih membawa kita ke jalan bersih, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan alis sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.